Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua sihat bersama-sama keluarga tersayang. Pada hari ini, saya, Cikgu Kaladewi, anak perempuan Arumugam akan membincangkan tajuk Undang-Undang Melindungi Kebajikan Pekerja. Tajuk ini merujuk kepada nilai melindungi hak pekerja, iaitu nilai di dalam bidang berkaitan dengan hak asasi. Cikgu harap semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran kita. Mari kita mulakan. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid-murid akan dapat pertama, menerima dan mematuhi undang-undang yang melindungi hak pekerja. Kedua, menjelaskan prosedur membuat aduan untuk menuntut hak pekerja. Yang ketiga, mengetahui hak diri sebagai pekerja. Dan akhir sekali, bersyukur atas usaha kerajaan yang memberi perlindungan undang-undang kepada pekerja. Sebelum kita meneruskan dengan kupasan isi hari ini, mari kita lihat dahulu apakah definisi nilai melindungi hak pekerja. Cuba kamu jawab. Bagus. Nampaknya kamu masih ingat definisi nilai ini. Baiklah murid-murid, nilai melindungi hak pekerja bermaksud menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. Walaupun definisi ini agak panjang, kamu hanya perlu tumpukan kepada 3 kata kunci utama nilai ini. Nilai melindungi hak pekerja mempunyai 3 kata kunci utama, iaitu pertama, menghormati golongan pekerja. Yang kedua, menghargai golongan pekerja. Dan yang ketiga, mengiktiraf sumbangan, jasa dan perkhidmatan golongan pekerja. Nilai ini merujuk kepada cara majikan melindungi pekerja yang bekerja di bawah mereka. Perlindungan pekerja di Malaysia tertakluk di bawah Akta Kerja 1955. Tujuan akta ini ialah untuk memberi perlindungan kepada pekerja dan memastikan tiada kontrak pekerjaan yang tidak mengikut peruntukan di bawah akta ini ditandatangani. Ada beberapa perkara yang diperuntukkan dalam akta kerja ini untuk menjaga kebajikan pekerja dalam sektor awam dan swasta. Antara hak pekerja yang sangat dititik beratkan dalam menjaga kebajikan pekerja ialah yang pertama, aspek pembayaran gaji mengikut perjanjian. Majikan tidak boleh sama sekali menganiaya pekerja dengan tidak membayar gaji mengikut perjanjian kerja. Perkara kedua ialah setiap pekerja perlu diberi hari rehat selepas bekerja secara berterusan. Perkara ketiga pula ialah setiap pekerja perlu mempunyai tempoh jam bekerja tidak melebihi 8 jam sehari. Untuk lebihan masa, mereka perlu dibayar gaji lebih masa mengikut prosedur.
Baiklah, perkara keempat ialah peruntukan cuti. Setiap pekerja perlu diberi cuti rehat mingguan, cuti semasa kelepasan am, cuti tahunan, cuti sakit dan cuti bersalin, iaitu khususnya untuk pekerja wanita. Perkara kelima ialah isu pemberhentian. Pekerja tidak boleh diberhentikan sewenang-wenangnya oleh majikan tanpa ganti rugi dan notis yang mencukupi. Selain itu, perkara keenam mewajibkan majikan memberi cuti bersalin kepada pekerja wanita mengikut undang-undang. Baiklah, siapa antara kamu yang tahu berapakah hari cuti bersalin yang diberikan pada masa kini? Ya, bagus. 90 hari. Banyak kan? Perkara ketujuh pula menyentuh isu potongan wang wajib dari upah atau gaji pekerja untuk dicarum ke dalam kumpulan wang simpanan pekerja iaitu KWSP serta perlindungan per keso. Tentu murid-murid terfikir, mengapakah begitu banyak perkara dalam Akta Kerja 1955 diperlukan untuk melindungi pekerja? Sebenarnya, hak pekerja perlu dilindungi untuk memastikan pekerja tidak ditindas oleh majikan dan menjamin kebajikan mereka terpelihara setiap masa, sama ada di tempat kerja atau semasa bertugas di luar. Jika tiada perlindungan undang-undang, pekerja akan mengalami trauma psikologi dan emosi yang teruk sehingga membantutkan produktiviti negara. Murid-murid, kadangkala bukan majikan yang menjadi punca masalah dalam sesuatu pertikaian. Ada segelintir pekerja juga yang menimbulkan masalah kepada majikan dan tempat kerja. Sekiranya majikan menghadapi masalah dengan pekerja, dia boleh memanggil pekerja itu dan meminta penjelasan daripadanya berhubung masalah yang dihadapi. Majikan juga perlu menasihati pekerja tersebut supaya berubah sikap jika dia bersalah. Selain itu, majikan juga wajib memberikan motivasi dan sokongan moral kepada pekerja untuk meningkatkan produktiviti syarikat. Sebaliknya, jika punca masalah ialah majikan, pekerja perlu bersemuka, berunding dan berbincang dengan majikan secara baik tentang masalah yang dihadapi. Pekerja perlu melaksanakan tugasnya dengan baik sementara majikan mengambil tindakan sewajarnya terhadap aduan pekerja dan memahami masalah yang dihadapi oleh pekerja serta berusaha untuk menyelesaikannya. Sekiranya tiada jalan penyelesaian yang terbaik daripada pihak majikan, maka pekerja bolehlah melaporkan pihak majikan kepada pihak berkaitan untuk membantu menyelesaikan masalah. Baiklah, sekarang cikgu akan membincangkan tentang pelbagai pihak yang memberi perlindungan kepada pekerja. Pihak pertama ialah Kesatuan Sekerja. Sekiranya pekerja tidak boleh berbincang secara terbuka dengan majikan tentang sesuatu isu atau ketidakpuasan hati yang timbul, maka
mereka boleh meminta bantuan daripada kesatuan sekerja. Kesatuan ini menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pekerja yang ditindas atau tidak berpuas hati tentang majikan. Mereka menghantar wakil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pekerja dengan majikan mereka. Kesatuan juga akan merujuk kes itu kepada Kementerian Sumber Manusia sekiranya rundingan tidak berjaya. Baiklah, pihak kedua yang boleh membantu pekerja ialah Mahkamah Perusahaan atau Mahkamah Perindustrian. Jika kesatuan sekerja tidak berjaya mencari penyelesaian dengan majikan, maka kes ini akan dibawa ke Mahkamah Perusahaan. Baiklah, apakah yang dilakukan oleh mahkamah ini? Mahkamah ini akan mendengar hujah dan menganalisis bukti yang disediakan untuk menyelesaikan pertikaian antara majikan dengan pekerja. Mahkamah akan berusaha melindungi pekerja daripada ditindas oleh majikan. Hak-hak pekerja juga diperjuangkan di peringkat antarabangsa oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa iaitu ILO. Antara hak yang diperjuangkan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ialah yang pertama, kebebasan pekerja untuk membentuk organisasi. Yang kedua, hak pekerja untuk berpersatuan. Ketiga, menentang kegiatan buruh paksa. Yang keempat, memperjuangkan supaya semua pekerja mendapat hak yang sama dari segi layanan dan peluang pekerjaan. Dengan melindungi hak pekerja, kedua-dua pihak iaitu majikan dan pekerja akan mendapat keuntungan. Marilah kita meninjau kepentingan melindungi hak pekerja kepada diri pekerja itu sendiri. Yang pertama, pekerja akan mendapat gaji dan kemudahan setimpal dengan pekerjaan mereka. Pekerja mudah mendekati majikan apabila wujud masalah. Keselamatan pekerja juga diutamakan dan kebajikan pekerja terpelihara dan dijaga dengan baik. Kepentingan melindungi hak pekerja kepada majikan atau syarikat pula ialah pekerja akan setia dan tidak akan berhenti kerja sewenang-wenangnya. Hasil kualiti kerja pekerja akan menjadi semakin produktif. Pekerja akan bekerja bersungguh-sungguh dan tamsil ini akan meningkatkan keuntungan syarikat. Cikgu berharap setakat ini kamu dapat memahami kepentingan golongan pekerja dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara dan mengapakah hak mereka perlu dilindungi. Ingat, dalam beberapa tahun lagi, kamu pun akan memasuki alam pekerjaan, sama ada sebagai majikan atau pekerja. Jadi, tajuk ini sangat penting dalam kehidupan kamu. Seterusnya, murid-murid, kita akan cuba menjawab soalan struktur berkaitan dengan tajuk hari ini. Soalannya berbunyi begini. Sekumpulan pekerja dari sebuah syarikat pengeluaran pakaian mengadakan mogok untuk menuntut gaji dan bayaran kerja lebih masa yang tidak dibayar oleh majikan selama 3 bulan. Soalan A
berbentuk kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi kerana kamu perlu memberikan alasan bagi pilihan jawapan kamu. Soalannya berbunyi, wajarkah tindakan pekerja tersebut mengadakan mogok? 1 markah. Berikan alasan anda berdasarkan 1 nilai murni. Untuk soalan ini, kamu sepatutnya menjawab wajar dan mendapat 1 markah kerana pekerja dibenarkan mengadakan mogok untuk menuntut hak mereka. Nilai yang cikgu gunakan di sini ialah nilai rasional, 1 markah. Pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan gaji dan bayaran lebih masa, 1 lagi markah. Dan akhir sekali, majikan perlu menghormati sumbangan pekerja dan menghargai jasa pekerjanya. Jadi, jumlah markah ialah 4. Baiklah, murid-murid. Soalan B pula perlu diberi huraian lanjut kerana setiap jawapan diperuntukkan dengan 2 markah. Soalannya berbunyi, terangkan 2 kesan kepada syarikat. Cikgu ulang, kesan kepada syarikat tersebut sekiranya pekerja tidak menamatkan mogok. Markah yang diperuntukkan ialah 4. Jadi jawapan perlu merujuk kepada kesan ke atas syarikat. Jawapan pertama, kesan yang pertama ialah syarikat akan mengalami kerugian. Mengapa? Kerana operasi syarikat tidak berjalan akibat pekerja mogok. 2 markah. Jawapan yang kedua, kesan yang kedua ialah syarikat akan bankrupt atau terpaksa gulung tikar kerana ramai pekerja akan berhenti kerja sekiranya tuntutan mereka tidak dipenuhi. Soalan C juga memerlukan huraian tambahan daripada murid-murid. Soalannya berbunyi, jelaskan 1 cara lain iaitu selain mogok, pekerja boleh menyelesaikan masalah tuntutan gaji dan bayaran lebih masa ini. Markah yang diperuntukkan ialah 2. Baiklah, jawapannya, pekerja boleh menyelesaikan masalah mereka dengan membuat aduan kepada Kesatuan Sekerja, 1 markah, dan memaklumkan tentang syarikat yang tidak membayar gaji dan bayaran lebih masa, 1 markah. Jadi jumlahnya 2. Ingat, sila jawab semua pecahan soalan dengan lengkap. Kamu boleh lebihkan jawapan jika ada masa. Baiklah murid-murid, sekarang kita beralih kepada soalan esei pula. Soalan ini berbunyi, sebuah syarikat pengangkutan mengalami krisis keuangan. Pihak pengurusan syarikat memecat sebilangan pekerja demi menyelamatkan syarikat. Pekerja diberhentikan tanpa sebarang pilihan dan tidak diberikan pampasan. Soalannya, wajarkah tindakan pihak pengurusan syarikat itu? Berikan hujah anda berdasarkan nilai-nilai murni yang dipelajari. Markah esei 10. Berdasarkan perbincangan tajuk kita hari ini, pilihan jawapan yang tepat ialah tidak wajar. Jadi markah 1. Nilai yang sesuai dan tepat untuk soalan ini ialah pertama, melindungi hak pekerja. Yang kedua, bertanggungjawab. Ketiga, rasional. Keempat, toleransi dan mematuhi peraturan dan undang-undang. Seperti biasa, kamu boleh menulis mana-mana 3 nilai atau lebih kerana markah maksimum nilai ialah 3. Bagi jawapan alasan dan huraian yang diberi, alasan pertama,
Pihak syarikat perlu menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan pekerja. Jawapan kedua, pihak syarikat perlu memikul dan melaksanakan kewajipan mereka dengan berusaha mengatasi krisis keuangan syarikat. Yang ketiga, pihak syarikat perlu memulihkan keuangan syarikat seperti membuat pinjaman dengan syarikat keuangan. Yang keempat, pihak syarikat perlu bersemuka, berunding dan berbincang dengan pekerja tentang masalah syarikat tersebut. Yang kelima, pihak syarikat perlu bertolak ansur dengan pekerja untuk mengelakkan perselisihan faham dan syarikat terus rugi. Jawapan yang keenam, pihak syarikat perlu memastikan kebajikan pekerja diutamakan kerana pekerja yang dihargai akan lebih produktif. Baiklah, murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung pelajaran hari ini. Antara kesimpulan yang dapat kita buat ialah, pertama, semua pekerja mempunyai hak dan perlu sentiasa dilindungi. Yang kedua, jika kebajikan pekerja dijaga, mereka akan berkhidmat dengan cemerlang dan amanah. Dan yang ketiga, dengan itu produktiviti negara akan meningkat. Ingat ya murid-murid, pekerja nadi pembangunan negara. Sehingga berjumpa lagi dalam pelajaran yang lain. Salam sayang dari saya, Cikgu Kaladewi Anak Perempuan Arumugam, Guru Cemerlang Pendidikan Moral Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Husin, Semenyih.